Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua penonton kita yang live bersama-sama kita pada malam ni di Coffee Talk KMU. Um, jadi Coffee Talk ni adalah merupakan sebahagian daripada aktiviti ataupun aktiviti kempen kebersamaan ataupun togetherness community musim universal yang sedang berlangsung. Yang bertujuan untuk mempelbagaikan wacana positif mengenai hubungan kaum dan agama di Malaysia. Coffee Talk ini juga merupakan lanjutan kepada perbincangan panel minggu lepas. Kita ada perbincangan panel minggu lepas bersama political scientist, kita ada peguam, kita ada aktivis juga yang membincangkan isu yang sama. Tapi Coffee Talk kali ini merupakan satu aktiviti lanjutan daripada perbincangan panel ini, tapi dengan panelis yang berbeza, yang kita panggil cendekiawan muda ataupun pemimpin muda yang ada organisasi masing-masing yang kita akan kenal sebentar lagi. Sebelum kita mula, kita nak semua penonton yang tengah tengok kita malam ini jangan segan silu untuk tanya soalan, sama ada di Facebook ataupun sama ada yang live di Zoom. Boleh letakkan soalan korang dekat chat box tu dan tanya je soalan. Kalau soalan tu as long as tidak berbau resis atau tidak terlampau eksplisit, tak apa, provokatif tak apa, panelis kita boleh jawab pada malam ni. Dan jangan lupa untuk gunakan hashtag kebersamaan ataupun togetherness di media sosial, sama ada di Twitter, Instagram dan Facebook. Kalau ada pendapat mengenai hubungan kaum dan agama, juga suarakan pendapat tersebut. Jadi pada malam, tanpa melengahkan masa, pada malam ni saya ditemani oleh 3 panelis yang datang daripada pelbagai latar belakang, organisasi, pengalaman dan pengetahuan masing-masing, dan mereka akan perkenalkan diri mereka sebentar lagi. Tapi topik Coffee Talk kita pada malam ini iaitu bulan kemerdekaan. Merdekakah hubungan agama dan kaum di Malaysia? Jadi ini adalah perbincangan yang kita nak tahu, lebih kepada menjurus kepada audit, sebab kita nak datang 31 Ogos kan. Jadi kita nak buat audit. Adakah hubungan kaum di Malaysia, hubungan kaum dan agama di Malaysia ini semakin baik ataupun semakin merosot? Dan jika merosot, apa penambahbaikan yang kita nak buat dari perspektif belia pada malam ni. Jadi kita nak mulakan perbincangan kita, sebab kita tengok bila kita tengok status quo kan, terutamanya kita ada sejarah 13 Mei yang berdarah antara kaum. Itu adalah antara peristiwa yang semua orang belajar di sekolah, di universiti dan sebagainya, yang kita tak boleh lupa. Tapi untuk menyoroti sejarah yang baru-baru ini kita alami, misalnya selepas Pakatan Harapan mengambil alih pemerintahan kerajaan, kita dapat lihat isu ataupun insiden antara kaum dan agama ini semakin membiak. Contohnya macam kita ada rusuhan di Kuil, Mariaman contohnya di Subang. Kita ada protes ataupun penentangan kepada tulisan Jawi ataupun convention ISET misalnya. Jadi isu-isu agama, ketegangan agama dan kebencian antara kaum ni semakin membiak. Jadi kita nak perspektif panelis kita malam ini. Jadi kita boleh mula dengan mungkin Netusha. Mungkin sedikit perspektif, apa analisa Netusha mengenai perkembangan ini. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mr. Aizat beritahu tadi, Netusha. Saya adalah pengasas satu NGO yang dipanggil Imagine the Malaysia. Jadi projek kita ni menekankan kepada pendidikan tentang sejarah yang lagi kritikal dan untuk mencetuskan tentang perspektif alternatif
yang berlainan dan menunjukkan kepelbagaian naratif yang membuatkan sejarah. Jadi apa tujuan untuk belajar tentang sejarah yang bukan dalam textbook lah? Apa kritikan kita terhadap buku teks ni kan, tentang sejarah dekat sekolah? Ia adalah kerana textbook merupakan satu pandangan saja, dan pandangan siapa? Kerajaan yang berkuasa sekarang lah, atau over the past beberapa tahun atau dekad kan. Dan semasa bagi saya motivasi untuk buat mengasaskan imagination tu, kerana bila belajar tentang sejarah masa zaman sekolah, rasa macam memperalatkan isu perkauman. Dan kita tak sebenarnya kritikal. Saya rasa kebanyakan naratif yang menekankan perbezaan rather than hashtag kebersamaan ada dalam buku teks sejarah. Cara kita berbincang tentang macam insiden May 13 kan, May 1969, nanti insiden macam emergency, cara pandangan kita terhadap komunis juga agak menekankan kaum dan agak anti Cina. Ada orang lah rasa macam bolehlah tak setuju dengan saya, tapi rasa agak prominent kan. Dan sejarah tentang golongan kiri atau kemelayuan yang lagi pelbagai kan. Persoalan-persoalan seperti ini selalu macam dihilangkan dalam wacana sejarah. Jadi untuk saya, untuk jawab soalan Aizat sekarang kan, saya buat nota-nota kerana bahasa saya ni tak berapa lancar. So tentang hubungan agama dan kaum ni bertambah baik tak atau merosot? Saya rasa bertambah baik dari segi ada lagi kebebasan untuk membincang persoalan kaum dan agama semasa terdapat penukaran kerajaan akibat keputusan pilihan raya umum ke-14 kan. Saya rasa penukaran kerajaan telah membukakan ruang untuk NGO dan aktivis, bukan ruang banyak macam luas ke apa, tapi sikit lagi lah. Dan saya rasa ini buat kita boleh menganjurkan perdebatan dan dialog lagi. Dan sebagai seorang macam dari golongan belia kan, saya rasa kita macam millennial atau orang panggil Gen Z mempunyai minda yang lagi terbuka dan mereka ingin meneroka ilmu yang dulu dianggap terlalu sensitif. Jadi macam contohnya, saya rasa kelaluan ini kan terdapat lagi ramai aktivis yang bangkitkan penindasan terhadap golongan minoriti seperti migran atau orang pelarian, refugee, dan pun orang Malaysia yang keturunan India. And semua ni macam dicetuskan oleh kerana mengikuti arus global Black Lives Matter kan, yang menyalakan semangat dan keberanian untuk menjadi vokal dalam isu-isu ini. Tapi walau bagaimanapun, saya rasa berdasarkan wacana yang dikemukakan dalam laman media sosial sekarang, kita boleh perhatikan bahawa sikap bertimbang rasa tu, empati dan kesudian untuk mendengar pandangan yang berlainan daripada pendirian peribadi kita ni agak berkurang lah. Saya bukan hanya tekankan tentang cara cancel culture works, tapi macam untuk stay current lah. Saya rasa misalnya tu isu pencodokan budaya, cultural appropriation yang dibangkitkan minggu ini akibat iklan yang menggambarkan pelakon Mira Filzah, dia memakai baju tradisional India kan, kita panggil lehenga. Dan
manakala beliau mendengar pandangan aktivis belia India, keturunan India, dan dia telah menunjukkan hormat terhadap kesakitan yang dirasai itu, dia tunjukkan simpati dia dan dia ada minta maaf lah kerana buat macam tu. Tapi ini telah mencetuskan sentimen yang peralatkan perkauman. Jadi kita tengok banyak macam kebencian dan kita kata boleh gaslight lah. Dan saya rasa ini penting untuk tekankan kerana pada pandangan saya, kita perlu mempunyai perubahan dalam sikap kita, attitude bila berbincang tentang hubungan antara kaum dan agama. Walaupun belia hari ini lebih berpendidikan akibat internet dan semua ni, saya rasa pun kebanyakan kita melupakan bagaimana untuk berdialog. Ini menyebabkan kesusahan untuk mempunyai perbincangan yang walaupun tidak selesa, saya rasa boleh berbaloi lah kalau kita macam let our guard down, boleh tunjuk empati kan. So saya rasa peranan kita sebagai anak muda ni untuk mengambil manfaat akan ruang dan peluang yang generasi yang sebelum kita ni tak dapat menikmati. Kerana mereka takut kan, rasa sensitif macam isu meter teen semua ni. So in that sense macam bertambah baik tapi bukan merosot terlalu banyak lagi lah. Jadi untuk aktivisme ni untuk bertambah lagi baik, kita perlu ada keupayaan untuk pakai kacamata orang lain dan cari kesamaan, bina persefahaman antara perbezaan kita. Jika kita gagal buat begitu, perbahasan yang matang tidak boleh dicapai. Okey, itu je. Okay, so cantik dah perbincangan itu daripada saudari Netusha. Jadi point empati tadi tu sangat penting untuk ditekankan sebab sebelum ni perbincangan panel minggu lepas Dr. Azmil dan panelis lain juga raise isu yang sama, kurangnya empati dalam masyarakat kita. Sebab tu itu merupakan punca kepada ketidaksefahaman, ketegangan antara kaum dan sebagainya, dan ada juga faktor-faktor yang lebih besar. Tapi apa respon Rahman ataupun Hazman, siapa yang nak masuk dulu mengenai point empathy, dan mungkin boleh sedikit kupas punca-punca lain kenapa kita masih ada lagi insiden seperti ini pada tahun 2020, dah 63 tahun kemerdekaan. Silakan. Silakan Rahman. Azman dulu lah, bagi Azman dulu. Azman nampak banyak poin tu. Okey, boleh aku dulu? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Aizat, kepada KMU dan kepada Netusha yang telah memulakan forum tadi. Satu perkongsian yang bagus daripada Netusha tentang bagaimana persefahaman antara kita sebenarnya masih sangat kurang. Walaupun sebenarnya perdebatan atau perbincangan sudah banyak dibuka. Jadi persoalannya di mana silap? Di mana silap dan di mana kekurangan, walaupun kita sudah ada banyak ruang untuk kita berbincang. Jadi saya nak bahagikan kepada dua perkara. Yang pertama dari sudut individu, yang kedua dari sudut institusi. Ya, kerana kalau dari sudut institusi, kita menyaksikan idea kaum di Malaysia ni adalah legasi British. Idea kaum dan idea agama. Bukan agama sebagai agama, tetapi agama yang diinstitusikan. Ya, sebab kita berbincang kaum dan agama sekarang. Baik, jadi sejak British meninggalkan kita, kita sudah membina politik dan susun atur institusi kita melalui siapa Melayu, siapa bukan Melayu, siapa Bumiputera, siapa bukan Bumiputera. Jadi itu sudah pun mewujudkan satu jurang antara identiti yang bersifat institusi. Maksudnya kalau kita nak berurusan dengan apa-apa saja institusi negara, kita akan dilihat melalui kotak ini. Maka dia akan memberikan beberapa kesan terhadap kehidupan masing-masing. Okey, kemudian dan takrif setiap kaum itu juga diinstitusikan dan takrif agama juga diinstitusikan. Contohnya takrif siapa Melayu itu diinstitusikan. Ada syarat-syarat ini maka dia Melayu dan sebagainya. Okey,
Tetapi semua permasalahan ini bukan setakat permasalahan institusi sahaja. Seperti yang Netusha cakap tadi juga, individu kita pada masa yang sama juga kurang sifat untuk saling memahami antara satu sama lain. Setiap kali saya mengajar dalam kelas, apabila saya bertanya tentang persoalan multiculturalism ataupun kepelbagaian budaya, saya akan tanya soalan mudah saja. Bagi orang yang bukan Melayu, faham tak apa itu Hari Raya Korban? Kemudian bagi orang yang bukan Cina, faham tak apa itu Cap Gohmeh? Dan bagi orang yang bukan India, faham tak apa itu Thaipusam? Ya, baik. Soalan yang sangat mudah dan sangat ringkas, dan kita assume, kita mengandaikan bahawa kita tahu ini semua sebagai public holiday. Tapi kita tidak tahu apa yang berlaku, apakah makna di sebalik setiap public holiday tersebut. Okey, memang eksperimen ini memanglah tak mampu untuk menjadi satu yang mewakili semua sekali di Malaysia, tetapi cukup untuk bagi gambaran yang ringkas tentang sebenarnya banyak perkara yang kita anggap kita tahu, tetapi sebenarnya kita tidak tahu tentang orang yang tergolong dalam golongan yang berbeza dengan kita. Jadi ini bukan lagi masalah institusi, ini lebih kepada masalah individu yang kalau dalam bahasa pasarnya palatau lah, dia menganggap dia sudah tahu tetapi sebenarnya dia tidak tahu. Maka kita harus menyelesaikan masalah ini. Dan begitu juga tadi Netusha sebut tentang Mira Filzah, sekarang saya nak sebut tentang yang baru jadi viral 2-3 hari lepas di AP Sarawak. Ya. Okey, menariknya kalau kita melihat bagaimana kebanyakan orang Malaysia komen tentang perkara ini di media sosial, adalah melalui lensa kaum. Ya, cara untuk komen benda ni adalah tengoklah ni, inilah dia Cina naik kepala. Okey. Jadi kita harus bertanya dari mana datangnya wacana yang sebegitu. Ya. Sebab yang sepatutnya dikritik adalah memang DAP telah melanggar peraturan PBT. Ya, melanggar peraturan dengan meletakkan road sign sendiri. Tetapi yang menjadi bahan kutukan dan kritikan majoriti masyarakat di media sosial adalah idea bahawasanya Cina naik kepala. Ya, idea bahawasanya mereka mahu mencinakan Malaysia. Jadi itu juga merupakan sesuatu yang perlu kita persoalkan. Bagaimana prejudis ini muncul? Bukan setakat prejudis di kalangan Melayu atau bukan Melayu terhadap Cina, tetapi juga prejudis di kalangan Cina atau India terhadap Melayu. Melayu dan Cina terhadap India, dan benda ni berlaku secara bersama-sama. Dia tidak ada eksklusif satu kaum kepada satu kaum yang lain. Ya, baik. Maka ada beberapa perkara yang saya rasa kita boleh buat sebagai anak muda. Antaranya adalah kita perlu senaraikan beberapa isu sensitif yang tidak pernah dibincangkan kerana ia sensitif dan mula untuk membincangkannya di ruang awam. Itu saya fikir satu benda yang kita boleh buat untuk menuju masa depan yang lebih jujur. Ya, kita kena berdepan dengan sejarah kita bahawasanya selepas 60 tahun merdeka, komuniti yang ada di Malaysia ini yang sudah pun dibina berdasarkan kaum secara geografi, secara budaya dan secara institusi ini tidak pernah berbincang secara terus terang tentang isu sensitif. Mungkin ada tetapi tertutup, ataupun mungkin ada tetapi kesannya tidak meluas. Ya? Jadi apakah isu sensitif yang boleh kita bincangkan? Contohnya mungkin isu berkenaan dengan pemberian beasiswa yang lebih kepada kumpulan Bumiputra yang ramai bukan Bumiputra tidak puas hati. Ya? Jadi perkara ini mungkin kita boleh letakkan sebagai satu agenda perbincangan yang perlu dibincangkan kerana selama ini kita telah mensensitifkan banyak perkara sehingga perkara sensitif itu tidak dibincangkan kerana ia sensitif. Ya? Jadi mungkin anak-anak muda yang seperti kita ni boleh mula untuk memberanikan diri kita membawa isu-isu sensitif ke ruang awam supaya kita boleh membincangkan isu-isu sebegini. Selain daripada itu mungkin berkenaan dengan Mira Filzah juga, saya ada baca satu pendapat yang saya tak ingat siapa yang tulis di Facebook yang saya fikir ada
ada kebenarannya, mungkin Natusha boleh respon lah kalau apa yang saya cakap ni silap. Tentang isu cultural appropriation. Datang dari mana? Datang dari mana pendapat cultural appropriation tu? Dan satu perkara yang jelas adalah di dalam media massa di Malaysia, kita barangkali boleh nampak bagaimana budaya India adalah kurang direpresentasikan berbanding budaya Melayu dan juga budaya Cina. Ya. Dan apabila kurang direpresentasikan ini, akhirnya yang mengangkat budaya India dan yang diagung-agungkan adalah sosok seperti Mira Filzah yang bukan India, tetapi dia seolah-olah mengangkat budaya yang sebab dialah, maka budaya itu menjadi satu benda yang disanjung. Ya. Maka ideanya beginilah, perlukan Melayu juga untuk mengangkat budaya India, seolah-olah perlukan orang putih juga untuk mengangkat budaya Asia. Begitu. Okey. Maka ini mungkin satu pemerhatian yang legit sebenarnya, sebab seolah-olah kita, walaupun kita membenci cara orang putih melihat kita, orientalis melihat kita seolah-olah telah reproduce cara pandang orientalis terhadap salah satu budaya masyarakat minoriti di Malaysia. Begitu juga dengan mungkin budaya orang asli, mungkin budaya pribumi Sabah dan Sarawak, ya, yang juga perlu direpresentasikan, tetapi tidak direpresentasikan dengan bahasa dan nuansa mereka sendiri, tetapi harus direpresentasikan melalui golongan yang dominan. Ya, baik. Jadi saya fikir mungkin itu antara kerisauan yang difikirkan apabila mengatakan, oh, ini cultural appropriation yang dilakukan oleh Mira Filzah. Ya, mungkin. Okey, jadi dah cukup kan 5 minit? Okey, terima kasih. Terima kasih Saudara Hazman. Institusi, individu dan sedikit isu-isu sensitif. Masih soalan yang sama, Rahman? Respon? Ya, pertama sekali terima kasih KMU, Aizat dan rakan panelis. Saya tertarik untuk menyinggung tentang tajuk perbincangan kita pada malam ini tentang merdekakah hubungan di antara agama dan kaum. Apabila kita berbicara tentang isu ini, satu persoalan yang menarik apabila saya membaca buat kali pertama tajuk ini adalah siapa sebenarnya yang sedang menjajah ataupun apa sebenarnya yang sedang menjajah hubungan di antara agama dan kaum di Malaysia sehingga menyebabkan kita mungkin berasa hubungan di antara agama dan kaum belum lagi merdeka lah. Saya ada membaca satu artikel pagi tadi tentang hubungan agama ataupun hubungan bangsa di Malaysia yang ditulis oleh saudari Anis Yusof yang bertajuk Perpaduan dalam Kemerdekaan di Mana Kita. Artikel ini ditulis pada tahun 2014 dan saya rasa menarik kerana tadi ada soalan diajukan tentang apa pandangan panel tentang keadaan bangsa ataupun keadaan agama yang berada di Malaysia. Dan artikel ini ditulis pada tahun 2014 dan penulis ini quote seorang profesor yang saya rasa dikenali oleh panelis kita dan hadirin yang ada pada malam ini, iaitu Prof. Dr. Samsul Amri. Beliau mengatakan kita sekarang ni berada di dalam fasa ketegangan yang stabil ataupun dalam bahasa Inggerisnya stable tension. Hal ini bermaksud rakyat boleh hidup terus bersama, harmoni dan bersikap toleransi, tetapi dalam masa yang sama masih wujud prejudis, syakwasangka di antara satu sama lain. Ini mungkin merujuk kepada bangsa yang berlain bangsa lah. Dan ini adalah keadaan kita sekarang ini. Jadi saya ingin membawa perbincangan ini untuk kita berbincang bagaimana pada pandangan kita sebuah hubungan agama dan hubungan bangsa yang merdeka di Malaysia. Saya percaya setiap orang akan ada definisi dan pemahaman yang tersendiri. Bagi saya secara peribadi, saya mengimpikan ataupun bahasa pasarnya, mimpi basah saya adalah orang di Malaysia ini tidak kira kaum dan agama mempunyai peluang yang sama rata. Tidak ada bangsa yang didiskriminasi. Semuanya harus kata orang tu ada equal chance, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan oleh itu saya akan sebutkan beberapa perkara yang pada pandangan peribadi saya sebenarnya sedang menjajah
hubungan di antara agama dan bangsa. Saya rasa lebih kepada bangsa lah. Pertama sekali, ada beberapa poin telah disebut oleh Saudara Hazmat. Pertama sekali, pada pandangan peribadi saya adalah kurangnya interaksi di antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Secara jujur, saya walaupun saya seorang Sabahan, saya rasa kali pertama saya mempunyai peluang untuk berbual, betul-betul berbual dengan bangsa selain Melayu ataupun Bumi Putera Sabah adalah ketika saya berada di tingkatan 6 di STPM Sains. Kemudian saya ada 4-5 orang pelajar Chinese dan saya berbual. Bagi saya ini satu tempo yang sangat-sangat lambat untuk sekurang-kurangnya saya memahami apa budayanya, mungkin apa perayaannya, dan apabila kurangnya interaksi yang membawa kepada sikap salah faham. Saya rasa ia bukanlah sesuatu yang asing untuk masyarakat Muslim. Ada yang melihat ataupun dimomokkan apabila seseorang tu melihat tanda salib, hatinya akan hitam. Ini antara kata orang tu kepercayaan yang wujud di Sabah, di negeri yang dikatakan sangat makmur dan harmoni. Dan saya dapat membayangkan betapa teruknya di negeri-negeri lain. Kemudian satu lagi perkara yang saya rasa yang saya ingin singgung adalah tentang sepatutnya setelah 63 tahun merdeka, saya percaya sudah masanya kita mengubah polisi kita ke arah polisi berasaskan keperluan. Siapa sahaja, tidak mengira kaum, mungkin berada dalam B40 ataupun lebih B20 yang memerlukan harus dibantu. Saya rasa kita familiar dengan laporan tentang bagaimana kelompangan polisi ini menyebabkan, sebagai contoh ASB, menyebabkan ia dimonopoli oleh middle class Melayu untuk dapat dividen, dan pada akhirnya sebenarnya masyarakat Melayu yang miskin terlepas. Salah satu perkara yang pada pandangan peribadi saya boleh membawa kepada ketegangan kaum adalah apabila ada satu kaum merasakan satu kaum itu lebih mungkin sosialnya lebih tinggi. Misalnya antara mitos yang popular adalah orang Cina di Malaysia semua kaya. Ataupun yang masyarakat Melayu selalu terima adalah orang Cina di Malaysia semua kaya, sedangkan ia terbukti tidak benar. Dan bagaimana untuk kita mengubati semua ketidaksalahfahaman ini mungkin dan kurangnya interaksi? Saya secara peribadi sekali lagi, mungkin panelis boleh berbeza pandangan, adalah dengan memperkenalkan satu sekolah yang sealiran. Saya rasa jika ditanya di mana tempat kanak-kanak boleh berkumpul dan berborak pada masa yang lama, tidak ada tempat lain selain sekolah. Saya tidak rasa ia boleh berlaku di taman permainan, saya tidak rasa ia boleh berlaku di shopping mall, ia harus berlaku di sekolah. Namun sebelum kita pergi ke satu sekolah sistem ini, kita harus meyakinkan, kita harus melihat apa hujah-hujah dari kaum Cina dan India misalnya terhadap sekolah kebangsaan. Mengapa mereka tidak yakin untuk menghantar anak mereka ke sekolah kebangsaan? Ada yang berhujah mengatakan bahawa sekolah kebangsaan terlalu mengislamisasikan mereka. Ini ada hujah yang berkata begini, dan ada juga hujah yang mengatakan sekolah kebangsaan kurang berkualiti. Dan hujah-hujah ini harus dijawab. Dan antara satu lagi perkara yang saya ingin katakan adalah kita selaku orang yang mungkin mengaku progresif ataupun kiri ataupun apa-apa label yang ditetapkan, kita harus mencari jalan untuk mendidik dan memujuk masyarakat Melayu. Bagi saya ini satu perkara yang penting, bagaimana kita ingin menghantar message yang betul terhadap masyarakat Melayu, kerana kebanyakan bila saya berbual dengan masyarakat kawan-kawan saya yang mungkin berfikiran sedikit konservatif, mereka berkatakan kita kadang-kadang terlalu agresif. Kita kadang-kadang terus misalnya ketika Pakatan Harapan menang, banyak kerja-kerja yang ingin dilakukan secara agresif tanpa berhati-hati, tanpa memikirkan perasaan mereka ataupun tanpa memikirkan perasaan masyarakat Melayu yang saya rasa kita boleh didik dengan lebih baik. Misalnya sebagai contoh, saya beri contoh ASB tadi, sekiranya mereka diberikan contoh yang ini mengatakan bahawa kelompangan polisi ini menyebabkan orang-orang Melayu yang miskin tidak dapat dibantu, yang hanya untung adalah orang-orang yang middle class ataupun top 20. Jadi saya rasa
sekadar itu dulu untuk sesi pertama ini. Saya nyatakan beberapa penyakit lah yang mungkin ada dalam negara kita dan perlu diperbaiki secepatnya. Terima kasih. Jadi ketiga panelis ada sebut isu basically pendidikan ataupun perlu lebih ada wacana dan sebagainya, kerana sekarang ni kita kurang wacana. Dan tapi yang lebih menarik bila saya nak sentuh yang pertama untuk sesi yang kedua ni untuk direspon adalah isu apa yang Rahman sebut sebentar tadi. Kita perlu ada dasar negara yang lebih menjurus ke arah keperluan ataupun sosioekonomi masyarakat berbanding berdasarkan kaum ataupun agama. Jadi apa-apa isu di Malaysia ni, contohnya kita lihat isu ICERT, penentangan ICERT ataupun isu apa yang memberikan hak kepada bukan Melayu, itu disebabkan isu sebenarnya adalah isu sosioekonomi, insecurity dalam masyarakat Melayu yang melihat isu ni hak mereka telah semakin terhakis, semakin menghilang. Jadi saya nak lihat apa pandangan panelis kita malam ni. Adakah isu sosioekonomi ni adalah something yang kita belia rasakan penting untuk dilihat? Maksudnya perlu ada kesamarataan ataupun masih lagi di takut yang lama, kita perlukan kaum pada masa sama kita boleh buka sosioekonomi ataupun hak kepada kaum-kaum lain. Tapi pada masa sama hak Melayu ini perlu dipertahankan. Jadi itu adalah pendapat yang rasanya dominan dalam golongan kanan ataupun golongan yang mempertahankan hak-hak Melayu ini. Siapa-siapa nak respon? Isu sosioekonomi? Seminit. Sebab isu ini saya selalu sembang dengan rakan-rakan saya. Saya ingin beritahu kegusaran kegusaran mereka, kebanyakan masyarakat Melayu muda bukanlah kerana mereka rasa mereka tidak mampu bersaing. Apabila dibuka ruang sama rata, mereka akan ketinggalan. Mereka gusar kerana mereka lihat banyak cerita-cerita kerja di industri misalnya. Contoh yang paling popular adalah untuk satu kerja perlu mahir berbahasa Mandarin misalnya. Jadi itu kegusaran yang saya rasa malam ini perlu diadres dan perlu dibincangkan. Mereka ada kegusaran yang seperti itulah. Panelis lain? Nitusha ada? Ingat Asman komen dulu tak? Actually kalau boleh saya mahu kongsikan pengalaman saya masa buat kerja lapangan untuk kajian saya tentang Patani di selatan Thailand kan. Kerana kalau tidak ada PKP, mestilah saya mahu masuk Patani tapi tak dapat. Dan kerana saya ni buat kajian sejarah kan, jadi kebanyakan aktiviti politik ini berlaku dekat Kelantan, so jadi okey juga. Tapi untuk saya sebagai seorang bukan Melayu, bukan beragama Islam dan tak pernah pergi ke Kelantan kan, kerana Kelantan ini macam satu misteri bagi banyak orang bandar kan. Jadi bila saya beritahu orang, saya pergi Kelantan untuk 2 minggu. Nanti orang kata macam, you gila ke apa? Kenapa mau pergi sana 2 minggu? Nanti kita ada semua macam idea-idea. Dan tentang, kita ada pandangan pendirian tentang kegusaran orang Melayu. Kan? Kerana dekat Kelantan ni, orang rasa macam, kita suka guna tu istilah Malay Heartland. Kan? Dan saya rasa apa yang berlaku, saya rasa macam kegagalan kita lah untuk kita replikasi tu macam idea kolonial. Macam Hasman kata komen dalam Zoom, Farishna kata it's a different country. Actually untuk saya pun masa macam pergi sana kan, nanti orang kata
masa dekat sana saya jumpa banyak macam orang beragama, macam saya berkawan dengan seorang pendakwa, seorang ustaz, dan actually saya pun jumpa beberapa ustaz dan kita macam berbincang lah tentang persoalan agama dan semua ni kan. Dan nanti saya jumpa wartawan yang buat report tentang situasi sosioekonomik semua dekat Kelantan. Nanti saya lagi memahami lah. Saya rasa tu persoalan sosioekonomik tu agak penting. Dan saya rasa yang paling kekurangan itu untuk kita belum mempunyai kapasiti untuk membina solidariti yang merentas agama dan kaum. Macam dalam bahasa Inggeris kita trans-ethnic solidarity kan. Jadi bila orang dekat sana tanya saya, oh awak ni bukan Melayu tapi minat tentang Kelantan, minat tentang petani dan semua ni, kenapa? Kerana saya rasa saya pergi sana untuk belajar dari mereka, belajar pandangan mereka tentang sejarah mereka tu kan. Dan saya boleh anggap lah rasa macam kita rasa tu, oh you know like from the non-Malay, orang bandar punya perspektif, oh Melayu ni kenapa nak rasa terpinggir? Kan mereka ada semua hak-hak dan semua ni. Jadi class dimension tu memang agak berkuasa lah. Jadi kita saya rasa kita perlu tekankan the language of like persoalan kuasa itu dalam dan dinamik kuasa dalam masyarakat kita ni untuk build lagi solidarity dan kebersamaan lah, but for me that's like rasa ini pandangan saya lah. Bila pergi sana nanti rasa kerana saya masuk dalam menyelami dalam another country macam Hazman kata kan, because it's really out of macam luar dari my own bayangan as a pengkaji. And yalah, kita kena I feel like kalau kita tekankan itu sosioekonomik, but also macam rasa kita kena membina satu jambatan untuk jambatan untuk like memahami perasaan terpinggir itu dan feel it together, like marginalization tu kena rasa together, dan mengetahui siapa orang yang berkuasa tu dan orang yang tidak cukup kuasa, dan macam mana kita kalau boleh bekerjasama nanti bawa lagi kuasa lah against the real oppressor. Itu je. Hazman, saudara Hazman, macam mana kita nak fahamkan masyarakat tentang power dynamic ni? Kita nak fahamkan masyarakat tentang membaca satu isu tu, ini adalah isu kuasa, orang yang mempunyai kuasa yang menindas masyarakat lain, berbanding membaca satu isu tu dari kacamata kaum dan agama. Okey, soalan ni adalah soalan praktikal. Jadi kalau soalan praktikal, saya nak berangkat daripada apa yang telah disebut oleh Rahman tadi. Kita harus memecahkan mitos bahawasanya inequality setakat ini sekarang adalah mengikut kaum. Lepas merdeka betul. Tetapi sekarang ni dia dah menjadi lebih kompleks dan lebih complicated. Tidak semudah Melayu miskin, India kaya sikit, Cina kaya banyak. Tidak semudah itu. Dan kita ada beberapa data yang penting, contohnya dalam yang disebut oleh Dr. Mat dalam Color of Inequality, dan beberapa kajian-kajian lain pun menunjukkan jauh lebih complicated daripada itu. Contohnya kita ada inequality yang intraracial yang lebih dahsyat daripada interracial. Contoh kesenjangan antara Melayu jutawan, anak Mahathir contohnya, dengan Melayu B40 sangat besar, ya. Jauh lebih besar daripada kesenjangan antara Cina dengan Melayu. Jadi begitu juga Cina dengan Cina ataupun India dengan India. Maka persoalan dan kerumitan itu perlu didedahkan dahulu. Mungkin wacana tentang kesenjangan ekonomi perlu lebih banyak dibuat, tetapi bukan dalam bentuk kita bercakap acah-acah intelektual sebegini. Ini yang saya fikir orang-orang yang organik dengan akar umbi perlu pick
up isu-isu macam ni. Sebab kalau orang macam kita cakaplah macam mana sekalipun, akar umbi Melayu tak akan dengar. Sebab satu, cara kita bercakap, yang kedua, cara kita berpenampilan, dan yang ketiga, mereka akan melihat siapa kita. Okey, maka mungkin satu perkara yang boleh dibuat adalah kita banyakkan ally, banyakkan jaringan kita dengan orang-orang yang sangat berpengaruh kepada akar umbi. Contoh yang sangat pengaruh kepada akar umbi ni, kalau di kalangan orang Melayu tradisional, mungkin Natusha dah mula nampak, adalah orang-orang agama di kampung. Itu adalah pemimpin sebenar bagi orang-orang kampung. Contohnya tok-tok guru pondok, ustaz-ustaz yang mengajar di surau. Ini semua adalah pemimpin organik orang kampung. Maka kita harus ada orang-orang yang sebegini, organik ini, dan berusaha supaya mereka menjadi intelektual organik. Kalau di Indonesia kita sudah ada banyak orang-orang yang begitu, ya. Contohnya macam yang membawa idea feminisme lah, kesamarataan ekonomi, ini semua kiai-kiai di pesantren kalau di Indonesia. Kalau di sini kita masih perlukan wacana yang sebegitu. Itu jawapan dari sudut praktikal lah kalau kita nak membawa benda ni kesedaran yang sebegini. Baik, terima kasih Hazman. Itu sebelum kita tutup isu sosioekonomi ni, juga menarik bila Hazman sebut pasal orang tak pandang, macam mana golongan intellectual ataupun self-absorbed liberals yang pumpang-pumpang di Twitter dengan jargon-jargon yang besar. Contohnya sosioekonomi ni sendiri adalah satu jargon yang besar kan. So cultural misappropriation, bila kita sembang dengan masyarakat di grassroots, mereka tak faham pun apa benda yang kita cakap. Jadi wacana ni tidak sampai, tidak dilokalkan, tidak dilokaliskan dalam bahasa yang mudah untuk difahami. Juga perlu dikritik juga golongan liberal yang kita panggil bangsa bubble yang tidak mahu untuk engage dengan grassroots. Jadi Natusha tadi bagi contoh macam mana research work, field work, engage dengan masyarakat luar, membuka mata, memahami nuance culture dalam setempat dalam masyarakat tersebut. Jadi sekarang kita move on daripada isu sosioekonomi, walaupun lebih banyak lagi boleh kita cakap, tapi sekarang kita nak cakap pasal isu pendidikan. Rahman juga dah sentuh sebentar tadi mengenai macam mana pergaulan antara pengenalan ataupun pergaulan asimilasi dengan kaum lain ni ataupun bangsa lain hanya dapat selepas lewat, bukan sejak kecil lagi kan. Jadi bukan just Rahman je, tapi saya percaya sistem pendidikan Malaysia ni kebanyakannya sebegitu. Student ataupun contohnya kalau belajar di Mahat, jurusan agama, kemudian bergraduasi daripada sekolah, masuk pergi USIM ke, yang semuanya Melayu ataupun semuanya yang beragama Islam, tapi tidak pernah ada interaksi walaupun kecil mana pun. Bukan interaksi yang, kita tak cakap pasal interaksi yang kata apa khabar ataupun jumpa beli dekat pasar ikan dan sebagainya, tapi interaksi yang betul-betul memahami yang isi hati ataupun kenal hati budi masing-masing. Itu adalah pergaulan yang kita masukkan di sini kan. Jadi Rahman sebut pasal pendidikan, wacana, membuka wacana di sekolah, di universiti dan sebagainya. Tapi macam mana, ni soalan praktikal juga mungkin seperti Hazman, tapi adakah masyarakat kita ni ataupun sejauh mana wacana ni kita nak buka? Sebab kalau kita nak dengan undang-undang ataupun halangan undang-undang yang kita ada ataupun pempolitikan wacana misalnya, walaupun kita nak cakap dengan good faith, kita nak satukan kaum, tapi ada sahaja pihak yang ingin mempolitikkan wacana kaum dengan agama ni. So ada halangan dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak pujuk ataupun macam mana kita nak localizekan language ni dalam pendidikan? Ya, saya rasa ia akan kembali kepada cadangan saudara Hazman tadi, supaya kita jadikan isu-isu yang sensitif sebagai isu yang tidak sensitif. Sebagai contoh praktikal, katakan ketika saya mungkin berada di sekolah menengah,
katakan saya ingin bertemu dengan seorang Chinese misalnya, kemudian saya datang dengan soalan, okey, kau sembah apa misalnya. So ia akan dilihat pada kerangka yang sangat sensitif dan dia boleh disalahtanggapi oleh orang-orang yang mungkin berada di sekeliling saya mengatakan, okey, Rahman mungkin sudah ingin murtad kerana dia sedang bertanya tentang kepercayaan agama lain. Jadi sistem pendidikan kita harus mengajar anak-anak di peringkat sekolah bahawa ada isu-isu yang kelihatan sensitif sebenarnya boleh dibincangkan secara kritikal sebab saya cuma saya seorang di sini yang belajar di universiti tempatan. Di universiti tempatan kita ada satu subjek wajib universiti yang kita panggil hubungan etnik. Okey, saya mengambilnya pada tahun 1 tidak silap saya, tahun 2 tidak silap saya. Dan sekiranya saya masih ingat betapa bosannya subjek-subjek ataupun bab-bab yang ada pada subjek ini kerana tidak membahaskan secara kritikal tentang mungkin apa budaya ataupun asal-usul Tuhan mereka misalnya ataupun asal-usul kepercayaan agama Islam, menyebabkan salah faham sering berlaku. Mungkin kalau kita pergi ke lapangan dan kita tanya mungkin orang Melayu tentang adakah anda percaya masyarakat India menyembah lembu? Saya boleh katakan mungkin 7/10 akan kata iya kerana ketidakfahaman mereka. Dan siapa yang sepatutnya membetulkan ketidakfahaman mereka ini adalah sistem pendidikan kita. Jadi berbalik kepada soalan, bagaimana kita ingin melangkaui halangan-halangan yang ada di hadapan ini, kita perlukan satu reformasi pendidikan yang jangka masa panjang. Bukan apa yang berlaku ketika Pakatan Harapan, kita perlukan satu framework yang mungkin 10 hingga 20 tahun yang kita boleh buat step by step. Pertama sekali kita kenal pasti dahulu apa isu-isu sensitif, kemudian mungkin di fasa 2 kita akan kata okey, isu yang ini kita boleh bahaskan di sekolah. Isu ini kita boleh masukkan dalam buku teks. Kemudian fasa ketiga barulah kita akan buat open discussion ataupun closed discussion di antara student. Jadi saya rasa setakat itulah apa pada pandangan saya. Baik, jadi sekarang saya nak pergi kepada Netusha. Still soalan yang sama, since Imagine Malaysia pun buat perkara yang sama, macam mana misalnya subjek sejarah, kita ada penonton pelajar pelbagai latar belakang, macam mana kita nak faham sejarah secara kritis, bukan hanya black and white. Saya rasa memang macam pembentukan naratif tu kita perlu lagi maklumat lah. Jadi saya rasa kita hendaklah menunjukkan macam arus pemikiran sejarah tu yang berlainan kan. Jadi contohnya bagaimana pandangan United Malay National Organisation, UMNO punya pandangan tentang mereka sebagai pemenang dalam sejarah Malaysia kan. Dan mereka adalah yang membawa pejuang kemerdekaan kan. Nanti kita boleh tanya soalan, siapa pejuang kemerdekaan ini? Kerana bila kita berbincang tentang Parti Komunis Malaya, kita kata mana ada mereka menjuangkan tanah air kan. Tapi kalau kita tengok pandangan mereka, kita baca sebagai pelajar-pelajar hendaklah macam beri exposure kan. Bolehlah baca manifesto macam mana visi mereka, apa maksud kemerdekaan itu kepada mereka. Apakah maksud kemerdekaan kepada golongan nasionalis kiri Melayu kan. Dan bagaimana orang India yang masuk dalam gerakan buruh tu, mereka pun ada suara tentang kemerdekaan itu kan. Dan jadi saya rasa tu yang hilang lah, macam dikeluarkan daripada sejarah tu. Kita perlu tulis balik buku teks, itu saya rasa very kuat lah tentang tu. Dan bagi orang ruang untuk pelajar untuk berbincang dan kata ada opinion tau, berikan pendirian. Awak ni betul ke tak? Bolehlah cakap macam tu. Jangan kata kerana masa zaman silam tu ada silam, kita move on. Tak payah discuss kan.
boleh lah cakap rasa baca ucapan ke seorang Perdana Menteri atau seorang politician dalam zaman silam, dia kata betul ke tak? Do you agree? Do you disagree? Jadi macam tahun depan saya akan jadi cikgu sejarah untuk dekat sekolah antarabangsa kan. Nanti mereka ajar macam tu, saya kena berbincang dengan budak-budak tentang pandangan mereka kerana mereka kena tulis esei yang kritikal dan beri macam pandangan mereka tu. Jadi kita kena buat macam bawa standard macam tu lah bila dalam bilik kan, the classroom. So yeah. Azman, ada point untuk pendidikan dan tutup sekali isu pendidikan ni? Saya setuju dengan idea sekolah satu aliran sebenarnya. Tapi masalahnya adalah orang yang banyak membincangkan sekolah satu aliran ni, dia tak jujur. Okey, apa maksud saya dengan tak jujur? Begini. Kalau betul-betul kita nakkan sekolah satu aliran untuk semua anak Malaysia, maka jadikan benar-benar satu aliran. Sebab kadang-kadang yang bila berbincang tentang sekolah satu aliran, dia akan sebut nak tutup sekolah Tamil, nak tutup sekolah Cina. Tetapi dia tak sebut nak tutup sekolah Arab atau nak tutup sekolah agama atau nak tutup sekolah yang hanya sekolah agama lah, sekolah agama dan sekolah Arab, ya. Jadi kalau benar nakkan sekolah satu aliran, maka semua sekolah yang menekankan satu agama di atas agama yang lain ataupun satu kaum di atas satu kaum yang lain ataupun membahagikan mengikut kaum, maka kita harus tutup semuanya dan letakkan satu aliran. Ini satu kerja yang susah, betul. Tetapi saya rasa perlu diletakkan di depan. Sebab nak tak nak memang komunikasi dan juga interaksi akan berlaku di sekolah dan kita tak dapat nafikan itu salah satu punca manusia boleh untuk bercakap dan bersatu padu. Okey, cuma ada beberapa isu lah kalau kita nak menyatukan semua aliran. Macam Rahman kata tadi, kualiti sekolah kebangsaan yang memang diragukan. Memang betul sebenarnya sebab sekarang ni kalau kita tengok sekolah-sekolah Cina, orang Melayu bakal jadi majoriti murid sekolah Cina. Kenapa? Sebab digembar-gemburkan sekolah Cina kualitinya lebih bagus. Memang pun kalau dari sudut pencapaian examnya lebih bagus. Jadi disebabkan tu kaum-kaum lain nak masuk sekolah Cina, kan? Maka isu kualiti itu perlu kita depani dengan jujur, macam mana nak tingkatkan kualiti sekolah satu aliran kalau betul. Yang kedua adalah isu tentang budaya masing-masing. Ini juga satu hujah yang okey, kalau ditutup, kalau tidak ada lagi vernacular education, maka bagaimana nak retain budaya masing-masing. Jadi saya fikir perlu satu lagi adanya platform multi kebudayaan, kepelbagaian kebudayaan di dalam satu tempat yang sama. Sebagai contoh, kita sudah ada model pengajian pelbagai bahasa di sekolah berasrama penuh contohnya. Saya sekolah menengah dulu saya belajar 4 bahasa. Tetapi dan saya fikir model ini boleh digunakan untuk sekolah-sekolah lain kalau kita nak benar-benar nak satukan aliran, ya. Kalau benar-benar nak satukan aliran tanpa membunuh budaya, Mandarin dan Tamil itu semua rakyat Malaysia harus belajar. Maka bagi saya itu praktikal. Cuma yang susahnya adalah nak cari cikgu dan nak cari resource lah untuk buat tu. Tapi benda tu kita boleh fikirkan macam mana nak buat, kan. Okey, ada satu soalan daripada Afzal Zulkifli. Sejauh mana undang-undang boleh menyelesaikan masalah perpaduan? Okey, dia boleh menyelesaikan masalah tapi dia tak mampu menyelesaikan semua masalah. Sebab sekarang ni dalam undang-undang kita tengah mensegregasikan antara kelompok berbeza. Suka tak suka kita kena berdepan realiti ini. Bahawasanya undang-undang kita tengah salah satu punca segregasi adalah undang-undang. Ya, maka kalau katakan kita tukar undang-undang, katalah kita hapuskan Bumiputera dengan bukan Bumiputera itu tak ada. Mungkin dia boleh memberikan sedikit kesamarataan kepada semua orang, tetapi kita tak boleh jamin bahawasanya dia boleh menjadikan semua orang ada kesefahaman. Contoh isu paling jelas Indonesia. Indonesia tidak ada benda seperti Bumiputera bukan Bumiputera. Semua
bangsa Indonesia. Tetapi tengok waktu kes Ahok, masyarakat Indonesia terbahagi antara yang Islam konservatif dengan yang Kristian dengan Islam yang liberal. Maka kita nampak pergaduhan, kita nampak perpecahan, kita nampak macam mana orang mengutuk antara satu sama lain. Pun jadi isu saya suka untuk kaitkan dengan isu undang-undang ni adalah setiap undang-undang yang dibuat pasti akan ada kesan yang kita tidak jangka, unintended consequence. Contoh yang paling famous adalah kita tahun 1988 di bawah pentadbiran Mahathir, kita pindah perlembagaan. Kita letakkan perkara 121(1)A, iaitu Mahkamah Sivil tidak boleh untuk mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syariah. Maka kita harapkan ini menyelesaikan masalah clash antara sivil dengan syariah. Tetapi kalau kita melihat statistik, selepas itu lagi banyak clash. Lagi banyak clash antara tentang isu-isu seperti berebut mayat untuk mengebumikan mayat, isu-isu seperti berebut anak selepas couple tu dah kembali kepada agama asal dan macam-macam lagi. Ya. Jadi undang-undang boleh menyelesaikan sebahagian masalah tetapi dia bukan penyelesaian yang mutlak. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Hazman. Baik, kita tengok soalan di tepi ni. Jadi soalan Afzal dah dijawab. Jadi pendidikan tadi tu, Saudara Rahman, saya juga adalah graduate daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Saya juga ambil TITAS, hubungan etnik dan sebagainya. Jadi betul lah, ada elemen yang perlu dikuatkan ataupun dimasukkan dan subjek itu sendiri diajar secara kita panggil dry, tidak just untuk for the sake of sebab dia subjek wajib kan di universiti, jadi orang ambil masuk kelas dan tanpa menghayati subjek tersebut. Dan lagi satu pasal soalan undang-undang tu menarik kerana masyarakat perlu berhenti melihat undang-undang ni satu solusi. Undang-undang dan hukuman merupakan satu solusi kepada semua permasalahan. Sebab tu kita ada buat perbincangan hari ni. Kita nak bincang apa solution, non-punitive solution. Seperti kita bincang, kita ada wacana, kita nak buat reformasi pendidikan dan sebagainya. Jadi cita-cita yang amat tinggi. Kita ada soalan, beberapa soalan di sini. Soalan daripada Vin. Untuk, ini lebih kepada Rahman, Saudara Rahman. Sabah unik dari segi komposisi kaum kerana Sabah merupakan satu-satunya negeri di mana etnik Cina melebihi etnik Melayu. Do you think this has an effect on religious and racial relations? Just kerana komposisi yang berbeza. Ya, soalan tu susah sebenarnya. Apa yang saya rasa lah pada pandangan peribadi saya sebagai Sabahan, di Sabah saya rasa politician mencorakkan hubungan, ada impak yang besar dalam mencorak krisis ataupun konflik di antara kaum. Sebab sehidup saya pada 26 tahun, saya perhatikan isu antara kaum di Sabah ini ketika pilihan raya ataupun kempen-kempen politik berlaku, tapi tidak setebal yang berlaku di Semenanjung. Apa yang kerap berlaku di Sabah adalah kempen anti-imigran. Jadi menjawab kepada soalan itu, saya lihat faktor itu mungkin, saya harap ini menjawab soalan, faktor itu mungkin, tetapi saya rasa satu faktor yang penting lagi untuk kita fikirkan adalah bagaimana
peranan politician ataupun peranan pemain politik memainkan isu perkauman ini. Sebab di Sabah kalau kita dengar kebanyakan kempen-kempen politiknya adalah kempen anti-imigran untuk mengusir mereka yang datang dari Filipina dan India. Jadi konfliknya berbeza. Maksudnya dia ada konflik antara kaum tapi bukan di antara Melayu dengan Cina dan India, tapi lebih kepada orang asal yang merasakan diri mereka orang asal dan juga imigran. Jadi itu isunya di Sabah lah pada pandangan pribadi saya. Baik. Juga soalan yang seterusnya di Zoom, mungkin saudara Hazman dan panelis lain boleh juga respon. Selain isu antara kaum dan agama, sentimen kenegerian, terutamanya antara Semenanjung dan Borneo. Ini kait kepada penjajahan tadi, isu British. Ini Rahman dengan Natusha. Bukan saya. Okey, silakan. Saya rasa saya tak boleh komen banyak tentang isu di Borneo. Saya rasa saya masih belajar banyaklah tentang ini. Jadi apa boleh jawab dulu lah. Saudara Rahman? Dia, ya sekali lagi soalan yang mencabar. Dia beginilah, saya rasa kita harus akui sentimen itu ada, dan jika kita ingin melihat secara dasarnya mengapa, saya rasa ia lebih kepada rasa ketidakadilan. Mungkin orang Borneo merasakan mereka ini seperti dianaktirikan. Ini sentimen yang paling popular lah saya boleh katakan, kerana kita lihat walaupun di Semenanjung ada tempat-tempat yang tidak membangun, tetapi yang lebih dipaparkan di media, di kaca televisyen adalah betapa di Semenanjung ini lebih maju dan seumpamanya, dan sehingga merasakan rakyat Sabah yang diberitahu kaya dengan hasil bumi merasakan mereka tidak adil, dan ini akan mewujudkan rasa, sekali lagi ia berbalik kepada rasa tidak puas hati apabila ada satu pihak dapat lebih dan satu pihak merasakan mereka tidak dapat lebih. Jadi ia wujud. Saya tidak pasti apa sentimen, mungkin kalau ada ketidakpuasan hati masyarakat ataupun rakyat di Semenanjung terhadap Borneo, mungkin ada tapi saya tidak tahu. Tetapi rakyat Sabah atau Borneo umumnya kebanyakan merasakan seperti itu, merasakan sangat tidak adil kerana pembangunan dan infrastruktur yang ada di Sabah sangat-sangat jauh ketinggalan jika ingin dibandingkan di Semenanjung. Baik, terima kasih. Itu kita kembali kepada persoalan tadilah. Kita nak baca suatu isu itu beyond kaum dan agama. Isu kenegerian. Adakah itu isu kaum? Tapi sebenarnya itu isu sosioekonomi, isu corruption. Siapa yang memberi kuasa, distribution of wealth, distribution of national revenues dan sebagainya. Kan? Okey, soalan seterusnya. Mengenai interfaith, daripada Afra Al-Atas. Soalannya berbunyi lebih kepada interfaith, kepentingan interfaith studies di Malaysia, dan penting atau tidak, dan panelis kena bayangkan kalau kita akan ada interfaith studies ni macam mana bentuknya. Silakan, siapa yang nak respon? So terima kasih Afra kerana tanyakan soalan yang sangat penting, dan untuk saya, pandangan saya ni interfaith studies memang ada potensi lah untuk memperbaikikan apa-apa isu atau kita kata tension kan tentang hubungan antara agama dan kaum. Tapi masalahnya saya rasa sistem atau macam sikap kita tentang pendidikan itu kena tukar juga. Kerana macam sampai macam belajar dekat institut pengajian tinggi pun subjek macam PITAS dan hubungan etnik tu macam satu direction je, satu arah kan. And masih dekat ada attitude tu spoon feeding. Nah, ini hanya satu fakta kan. Like, saya pun buat PITAS dan hubungan etnik masa belajar dekat universiti swasta untuk ijazah, dan
Jadi kalau interfaith study saya rasa syaratnya kita perlu menekankan konsep ruang yang selamat, like safe space untuk perbincangan ini berlaku. Dan kebanyakan kali saya rasa ini selalu hilang, this concept of macam safe space kan. Kita hendaklah mengetahui like what is the macam batasan, apa yang menghormati kepercayaan orang lain bila kita berbincang. Bagaimanakah kita hendak mengemukakan persoalan kita, apa yang menyebabkan kegusaran kita atau rasa kita tak selesa kan tentang agama atau kepercayaan orang lain. Contohnya masa saya dekat, saya macam ada dapat pengalaman untuk praktis apa saya belajar masa pergi program interfaith dekat dekat Amerika lah. Masa dekat macam kerja lapangan saya berkawan dengan seorang pendakwa Islam kan, dan dia kata dia tak pernah jumpa orang Melayu. Saya orang pertama yang bukan orang Melayu, dan bukan Islam. Dan masa kita berbincang, dia tanya banyak soalan tentang agama Hindu. Dan cara dia tanya macam kata, oh kenapa orang India ni suka sembah patung-patung? Kenapa sembah berhala? Nanti saya kata tak boleh lah cakap macam ni. Rasa agak kurang ajar lah. Dan kita menyakiti hati orang macam orang yang beragama Hindu, kita rasa bila orang tanya soalan atau membuat macam accusation, cara macam tone dan semua ni kan. Dan saya ajar dia lah, kata tak baik kalau nak tanya soalan, kenalah tanya macam lagi, oh kenapa, what is the macam konsep-konsep, what is the kepercayaan. Dan nanti kita pergilah realize macam banyak yang hilang dari terjemahan, lost in translation. Macam contohnya patung-patung. Untuk orang beragama Hindu, kita rasa sangat yelah kurang ajar lah bila orang panggil Dewa Dewi tu patung. Because it's not about the patung, it's macam the symbolisme dan beliefs kan, is more metaphorical, bukan saja tentang lihat patung-patung tu nanti katalah patung-patung. Tapi untuk pandangan dia kata, oh maafkan saya kerana saya tidak tahu ayat patung tu memang macam yelah kurang baik lah. Saya kata, nanti dia tanya saya apa nak kata bila saya mau tanya soalan lagi. Dia katalah Dewa Dewi, kerana untuk orang Dewa Dewi kan, bukan patung kan. And it's not about the object, and then nanti so banyaklah kita berbicara tentang isu ni. Dan tapi untuk buat macam tu, kita kena ada tu konsep safe space. Jangan macam jerit ke, jangan marah bila, dan so it's not just about macam belajar kan, macam textbook. Kalau sekolah kita mau introduce interfaith studies, kita mesti membukakan ruang untuk bercakap. Dan walaupun tak selesa, saya rasa tak selesa bila pendakwa kata, oh ini patung-patung ke apa. Tapi saya faham kenapa dia kata macam tu. Saya faham kenapa dia kata adakah orang beragama Hindu sembah lembu, kan, macam Rahman tadi kata kan. Saya faham, jadi saya macam okay, tapi saya rasa ini tak baik kerana ini. Jadi kita hendaklah berbincang macam ni. Jadi we must have this kind of syarat-syarat and really push untuk macam perbualan seperti itu supaya interfaith studies ni berjaya dekat sekolah lah. Jadi interfaith dialog secara jujur antara kaum dan agama. Tapi berbalik kepada soalan Vinci di Zoom, juga dikupas oleh panelis sebelum ni, ada sedikit paradoks lah. Contohnya kita nak encourage orang, galakkan masyarakat untuk ada kepelbagaian wacana, untuk tanam sikap saling menghormati, lebih sensitif dengan budaya ataupun agama lain. Tapi kita bincangkan sebelum ni, kita perlu buka lebih terbuka. Kita termasuk isu-isu yang sensitif. Contohnya isu dalam agama itu sendiri.
misalnya kepercayaan ataupun pengamalan dalam agama itu yang sensitif, yang mungkin bersifat patriarki, bersifat diskriminasi, adakah kita hanya hormat menghormati? Mungkin ada sesiapa yang boleh respon macam mana kita nak set the boundary ataupun silakan. Betul tak tu? Contoh yang paling senang adalah bila orang Islam korbankan lembu, maka akan ada kritikan daripada orang Hindu tentang tentang amalan ini, ya. Dan jadi exchange itu akan jadi satu exchange yang heated, yang oh ini kami punya hak, biar pergi kat kami ya. Kan? Lepas tu yang lain pula akan kata oh ini adalah hak binatang dan sebagainya. Dia seolah-olah akan jadi satu paradoks apabila ada orang putih kata incommensurable issue. Isu yang tidak boleh dipertentangkan dalam mana-mana agama. Akan adalah ritual. Semua agama ada ritual yang tidak boleh difahami melainkan oleh penganut agama itu sahaja. Ya. Jadi saya rasa benda pertama yang perlu dibuat apabila ada isu yang incommensurable ini adalah selain daripada ada safe space untuk memahami benda yang kita tak mampu fahami, kita harus akui kalau kita berpegang pada satu agama, akan ada perkara yang dalam agama lain yang kita tak akan mampu fahami, tapi kita perlu hormat orang itu. Maka satu perkara pertama selain daripada safe space adalah bagi saya vocabulary ataupun kosakata yang boleh saling difahami. Dan itu bagi saya multilingual education itu penting. Contoh kalau kita bercakap bagi orang Islam, kita bercakap konsep tauhid. Perkataan tauhid itu bahasa Arab yang sangat loaded. Yang nak huraikan perkataan itu pun dah memerlukan beratus-ratus muka surat. Tapi nak menghuraikan tauhid ini, kalau kita bercakap dengan orang Kristian, dia akan bayangkan monotheism seperti mana Kristian. Kalau kita bercakap dengan Hindu yang philosophical, yang monotheis, dia akan bayangkan monotheism Hindu. Ya, maka apabila kosakatanya berbeza, beban makna di sebalik kosakata itu tidak boleh sampai. Jadi sebab itu saya fikir selain daripada safe space, maka yang boleh membantu juga adalah permasalahan bahasa, language. Contoh dewa-dewi dalam Hindu tak bermaksud seperti malaikat dalam Islam. Ya, tidak juga bermaksud seperti apabila saya pergi ke Shinto Shrine dekat Jepun, bila saya cuba memahami konsep kami dalam budaya Jepun. Sebab literal translation kami itu Tuhan, ya. Tetapi perkataan itu tidak boleh difahami jika kita berfikir tentang Tuhan dari konsep Islam. Jadi konsep Tuhan secara yang datang dengan kosakata dari budaya dan agama itu perlu juga dihargai. Baru kita boleh membentuk satu kefahaman yang kita saling aware bahawasanya dia berpegang dengan konsep Tuhan yang berbeza. Maka kita tak boleh assume dia juga ada kefahaman yang sama yang kita boleh paksakan seperti mana kita faham Tuhan. Okey, bahagian yang kedua adalah berkenaan dengan fatwa. Kalau pendapat jujur saya, ini juga satu masalah apabila ada beberapa enactment negeri yang meletakkan bahawa fatwa tidak boleh dikritik. Nanti kalau dikritik secara umum, tak silap saya negeri Selangor, enactment undang-undang Islam negeri Selangor, kalau kritik fatwa secara umum, kalau didakwa boleh didenda RM2,000. Jadi itu menyusahkan juga dari sudut undang-undang. Maka saya fikir mungkin selain daripada kesedaran kita, tetapi fatwa itu kalau kita nak bermain dengan undang-undang, mungkin Aizat ada pendapat sendiri. Fatwa itu bercakap tentang pluralisme. Ya? Pluralisme adalah satu bentuk kepercayaan yang meletakkan semua agama sebagai sama. Tetapi dialog itu kan hanya memahami, tapi bukan pluralis. Maka masih ada ruang untuk argue di dalam berkenaan dengan fatwa pluralisme itu. Macam mana Tuan Lawyer Aizat?
kita kena ada forum lagi satu ni nak cakap pasal benda tu. Tapi baik, Saudara Rahman, maybe ada ni soalan khas untuk Saudara Rahman mungkin. Sebelum kita pergi kepada soalan tu, kita kesuntukan masa. Ada beberapa komen yang kita boleh go through sekali imbas. Law Yu Fong kata subjek hubungan etnik di universiti sebenarnya tak boring pun. Yang boring adalah tenaga pengajar. Ya, kita boleh kupas dari segi boring ataupun tak boring ataupun tenaga pengajar tu satu aspek. Tapi Netusha ada sebut juga aspek dari segi kurikulum tu sendiri, kandungan kurikulum tu sendiri. Baik, soalan untuk Rahman mungkin. Soalan ni ataupun naratif ni selalu ada di media ataupun dalam mindset kita, yang mana Sabah Sarawak ni merupakan satu model kepada hubungan agama dengan kaum. Jadi soalannya adalah kenapa tak ada naratif ni dalam ruang perdana seperti komik, filem, iklan dan sebagainya. Tapi sebelum jawab soalan tu, betul ke sebenarnya Sabah Sarawak ni adalah model kepada contoh hubungan agama dengan kaum ni? Ya, secara umumnya jika kita ingin bandingkan tahap kepanasan sentimen ataupun krisis perkauman ataupun konflik perkauman di antara Sabah dengan Semenanjung, saya berani katakan kami lebih baik dari sudut itu. Sama ada boleh dijadikan model atau tidak, saya tidak berani kata. Tapi saya boleh katakan hubungan di antara kaum di sini lebih baik. Kerana mungkin seperti hujah saya yang tadi, kerana selalunya krisis perkauman ni dimotori oleh ahli-ahli politik dan isu perkauman di sini mungkin kurang laku lagi. Mungkin di masa hadapan akan laku dan ahli politik akan mula bercakap tentangnya. Tetapi sekarang modal politik yang lebih laku adalah isu orang asal dan imigran, iaitu imigran dari Indonesia dan Filipina. Jadi yang lebih banyak digunakan. Jadi jika anda bertanya saya, adakah sentimen di antara Melayu Cina dengan orang asal imigran di Sabah lebih kurang? Saya akan katakan lebih kurang. Itu adalah modal politik yang digunakanlah. Dan menjawab kepada soalan yang mengapa kurang diketengahkan, mungkin silap Sabahan sendiri. Kami mungkin tidak mengintai peluang untuk di ruangan perdana. Yang kedua, berkemungkinan besar juga adalah kekurangan kadar capaian. Kerana kita dapat lihat syarikat-syarikat media yang besar berada di Semenanjung. Jika kita lihat TV123 misalnya ataupun stesen Astro berada di Semenanjung. Jadi jika mereka ingin mengundang ataupun mempromosikan artis yang mempamerkan budaya-budaya murni dari Borneo ini, ia akan melibatkan kos. Dan ketiganya lagi yang mungkin akan melibatkan sambutan. Sebab media perdana yang ada pada hari ini sudah tentunya mereka beroperasi sebagai syarikat komersial. Dan berkemungkinan, saya tidak tahu tapi saya hanya meramalkan berkemungkinan sifat-sifat murni yang seperti ini kurang nilai komersialnya pada hari ini. Mungkin anda boleh berbeza, mungkin saya katakan mungkin kurang nilai komersialnya, menyebabkan lebih banyak isu-isu lain yang mungkin tinggi nilai komersialnya menutupi nilai-nilai murni yang ada di Sabah. Itulah pada pandangan saya. Tapi memang secara praktikal atau philosophically pun memang susah untuk bawa kebaikan. Secara umumnya, orang lebih suka naratif yang kontroversi, yang bersifat sentimen dan sebagainya. Baik, jadi kita dah jawab beberapa soalan dan kita kesuntukan masa, jadi kita masuk ke sesi yang terakhir, iaitu penutupan. Kita nak pendapat dari setiap panelis. Adakah belia kita bersedia untuk perubahan ke arah hubungan kaum dan agama yang lebih baik? Jika ya, kenapa? Dan apa harapan-harapan panelis kita pada malam ni? Mungkin bukan mewakili semua belia,
tetapi dalam kapasiti organisasi masing-masing. Siapa yang nak mula? Okay, so untuk saya dan pihak di Imagine Malaysia, kami harap golongan belia tidak hanya mempunyai sikap dan minda yang lagi berbuka dan boleh menerima pandangan yang berbeza, tapi boleh engage atau boleh respon dengan meaning lah. Jadi kita boleh mendengar bukan untuk respon saja, tapi mendengar untuk for the macam harga pandangan orang lain dan dari mana pengalaman mereka macam memberi pendirian peribadi itu kan. Dan sejarah ini bukan hanya tentang fakta-fakta dan tarikh je apa. Sejarah ini memang membentukkan kita. Jadi kita hendaklah harusnya mempunyai empati bila kita belajar pelbagai naratif dalam sejarah kita dari kumpulan yang berlainan kan. Dan saya harap golongan belia hari ini tidak akan macam menolak suara orang lain yang bukan komuniti mereka punya sendiri, dan cuba bagi tengahkan suara-suara yang tertindas dan cuba macam kita kata dalam bahasa Inggeris apa, signal boost, dalam bahasa Melayu apa, macam memartabatkan lah suara-suara yang ditindas tu. Nanti kita cuba memupuk itu attitude, sikap untuk kepelbagaian dan kebersamaan. Saya rasa itu sangat penting. Jadi empathy, for me my point is macam empathy. Okay, so yalah tu je. Terima kasih. Next. Biar Azman tutup lah. Dari saya, harapan saya mungkin saya harap dari kalangan belia lebih banyak interaksi antara kaum Melayu dan Cina. Mungkin KMU boleh berperanan untuk menjadi platform kepada mereka ni untuk bertemu. Saya pun terfikir alangkah baik kalau kita ada satu apps untuk lepak, tetapi disyaratkan lepak tu untuk pelbagai kaum. Kita dulu ada Google Hangout yang tak berjaya. Mungkin ada apps developer dari Malaysia nak buat, kita ada satu apps, kita boleh mendaftar, kemudian orang randomly, tapi kena ada kuota lah, mungkin 2 Melayu, 2 Cina, 2 India untuk lepak bersama. Kerana saya rasa hanya dengan interaksi ataupun perbualan ataupun perbincangan seperti ini, kita boleh menyatakan pandangan kita dan dengan jujur dan mendengar kritikan secara jujur. Dan dari situlah kita secara perlahan-lahan dapat memadamkan prejudis ataupun sikap tidak percaya di antara satu sama lain. Jadi harapan saya seringkas itu. Saya harap lebih banyak diskusi seperti ini akan dijalankan dan interaksi antara kaum selepas ini akan berlaku dengan lebih pesat lah. Itu saja. Baik, untuk membina menyambung apa yang telah Rahman sebut tadi, saya rasa ada banyak, sebenarnya kita dah ada banyak program untuk meningkatkan persefahaman antara kaum dan agama di Malaysia. Contohnya zaman Pak Lah dulu kita ada RIMUP, rancangan integrasi murid untuk perpaduan, tetapi somehow bila Najib datang benda tu diberhentikan. Itu sebenarnya ada progres, bukan tak ada progres, ada progres untuk meningkatkan persefahaman antara kaum dalam aktiviti-aktiviti sekolah. Tapi yalah, sekarang kita harus fikirkan macam mana kita nak teruskan lagi. Dari sudut kapasiti, dalam kapasiti civil society, saya rasa saya pernah ada pengalaman dalam program yang dianjurkan oleh kawan-kawan di Architects of Diversity, AOD. Dan mereka ini mereka bermula dengan pertama sekali untuk memahami kepelbagaian,
peserta-peserta itu harus dipastikan pelbagai dahulu, ya, daripada pelbagai tempat di Malaysia, daripada pelbagai kaum dan daripada pelbagai sektor kadar ekonomi masing-masing. Sebab satu perkara yang selalu kita terlepas pandang, terutamanya bangsa bubble ni, adalah mereka assume KL itu Malaysia. Sedangkan Malaysia itu adalah jauh lebih berwarna-warni daripada apa yang membosankan dekat KL ni, ya. Contohnya macam Natusha belajar cakap Kelantan, kalau pergi ke Kedah kita ada logat Kedah, tapi bukan logat Kedah itu saja, kita ada juga logat Kedah Hulu yang lebih seksi daripada Kedah mainstream. Itu tak ramai orang tahu, ya. Heritage yang saya dilahirkan. Okey. Jadi ada banyak perkara yang kita harus fahami tentang negara kita sendiri, dan dalam retorik kemerdekaan kita akan selalu meletakkan retorik CIMB, Cina, India, Melayu. Tetapi kita ada beratus-ratus lagi kepelbagaian lain yang perlu kita angkat, yang perlu kita wacanakan, yang perlu kita letakkan di publik, bahawa ini kepelbagaian yang kita ada. Imajinasi kita setakat ini sempit, kita harus luaskan. Maka itu untuk jawab soalan yang sebut pasal bangsa bubble tadi, kerana mereka sendiri tak faham Malaysia itu apa. Dan orang luar juga, apabila kita mengharapkan mereka faham wacana bangsa bubble pun tak faham apa yang orang luar cakap, ya. Maka itu berbalik kepada banyak perkara yang lain. Satu lagi yang mungkin kita boleh lihat juga adalah bagaimana setiap isu yang sama, tapi kalau kita melihat surat khabar bahasa berbeza, cara huraiannya berbeza. Itu satu perkara yang saya fikir serius juga, yang hanya boleh kita tackle melalui satu sarana multilingual dan kefahaman multilingual, yang sebab setiap komuniti yang mahu dihuraikan oleh media itu, contoh akhbar Cina dengan akhbar Tamil menghuraikan dengan cara yang berbeza berbanding akhbar Melayu dengan akhbar Inggeris, ya. Maka itu tidak lain tidak bukan wacana harus berlaku dalam pelbagai bahasa juga, bukan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris semata-mata. Dan ini lebih complicated dan lebih mengambil masa yang lama untuk kita buat. Apa yang boleh kita buat adalah buat setakat mana yang kita mampu, ya. Dan cuba untuk berbahasa dengan bahasa orang kebanyakan, supaya orang kebanyakan boleh menghargai kita dan kita menghargai orang kebanyakan. Itu saja. Okay, tapi Saudara Hazman berbahasa KL ya malam ni? Tak berbahasa Kedah yang seksi? Bahasa Kedah yang seksi itu dia dekat dengan patan ni. Ini untuk pengetahuan Natusha. Baik, jadi kesimpulannya adalah setiap belia yang mempunyai peranan masing-masing. Misalnya Rahman kata mungkin ada yang dalam kalangan belia merupakan engineer ataupun software engineer ataupun pendidik di sekolah dan sebagainya, perlu mengambil peranan masing-masing untuk mempelbagaikan wacana ni. Bukan hanya mempelbagaikan wacana, ada pameran di muzium sahaja, di public, tetapi cuba untuk memahamkan, cuba untuk break the prejudice, paranoia dan sebagainya, untuk ada kejujuran dalam interaksi antara kaum dan masyarakat. Jadi itu saja setakat ini untuk Coffee Talk malam ni. Untuk aktiviti yang akan datang, kita nak jemput semua yang tengok hari ni, penonton malam ni, untuk follow Facebook Komuniti Muslim Universal dan Twitter dan Instagram untuk lebih, kerana kita ada banyak lagi webinar. Untuk September kita ada topik mengenai risiko kebencian antara agama dan kaum di era COVID-19. Jadi kita akan ada kupas dari isu misinformation, disinformation, hate speech dan sebagainya. Jadi itu saja, terima kasih dan selamat malam. Jangan minum kopi malam-malam, nanti tak boleh tidur.